Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan warga Kuala Lumpur pengalaman saya melawat Perpustakaan Kuala Lumpur. Sempena Kuala Lumpur World Book Capital 2020. Daripada beberapa buku yang saya temui di Perpustakaan Kuala Lumpur, ada 3 buku yang menarik perhatian saya. Yang pertama, Masakan Pantai Timur. Yang kedua, Kuih dan Manisan Kelantan, langkah demi langkah. Dan 100 plus menu popular orang Malaysia. Daripada ketiga-tiga buku yang saya dapati ini, saya lebih berminat untuk menambah baik resepi nasi kerabu. Resepi nasi kerabu tu pula saya dapati dia menggunakan sejenis bunga, iaitu bunga telang yang ada di belakang rumah saya. Dan saya dapati di sini juga ada bunga telang sebagai bahan minuman ataupun bahan masakan kuih-kuih lain. Jadi saya ubah suai bunga telang tu, air bunga telang untuk buat jus serai bercampur dengan bunga telang. Dari segi kuih dan manisan ni, saya temui agak manis ya, agak manis dan menggunakan banyak gula. Jadi saya mengubah suai daripada bahan bacaan ni, saya ubah suai. Saya akan buat labu lemak manis, sira labu lemak manis yang mengasingkan gula dan kelapa ataupun santan supaya mereka yang mengidap kencing manis atau kolesterol tinggi boleh makan manisan dengan mengubah suai cita rasa masing-masing mengikut kesesuaian masing-masing. Saya berharap penduduk KL dan kawasan sekitarnya dapat mengambil peluang dan memanfaatkan pembacaan, bahan bacaan di Perpustakaan Kuala Lumpur sempena Kuala Lumpur World Book Capital 2020 yang mana Kuala Lumpur adalah tuan rumah untuk kali ini. Mari kita ke dapur. Hari ini saya akan berkongsi resepi masak nasi kerabu. Kita mulakan dengan merebus bunga telang. Bunga telang ni kita boleh hari ini kita akan gunakan untuk 2 resepi. Satu, saya akan gunakan untuk masak nasi bunga telang, dan seterusnya kita akan gunakan air rebusan bunga telang ni untuk buat jus bunga telang. Kita akan rebus keseluruhan bunga ni. Untuk 6 cawan beras, kita perlu merebus lebih kurang 1 cawan penuh bunga telang. Kita boleh gunakan bunga telang segar ataupun bunga telang kering yang telah ada di pasaran. Sementara kita merebus bunga telang, kita boleh mula merebus ataupun memasak untuk bahan membuat serunding kerabu ya. Untuk menyiapkan serunding atau dipanggil sambal kelapa, orang Kelantan panggil sambal kelapa, kita memerlukan 2 ekor ikan sardin untuk setengah biji kelapa parut. Okey. Ikan sardin kita rebus bersama dengan 2 keping asam keping dan kita tambahkan garam. Rebus hingga masak untuk kita dapatkan isi ikan yang kita akan campurkan dengan kelapa parut. Sementara kita menunggu ikan direbus, kita menggoreng dulu ataupun kita menyangai kelapa ya. Kelapa beli di pasaraya ataupun di kedai menjual kelapa, minta kelapa putih tanpa kulit luar supaya kita dapat serunding yang lembut dan tidak tercekik. Setengah orang tercekik ya kalau ada kulit luar tu. Goreng ataupun sangai dengan api perlahan. Kelapa yang telah kita goreng tadi telah cantik kekuningan, dan kita ketepikan sebentar untuk menyiapkan serunding ikan dia ataupun ramuan atau memperasakan serunding ikan dia. Maknanya kelapa kita tepikan, memang betul-betul kena cukup garing ya. Rasakan dengan jari, kelapa telah cukup garing. Kalau kita menggoreng dan kita biarkan, dia akan hangus ya. Make sure kita sentiasa mengacau. Okey. Kelapa yang telah digoreng ya. Kita ada rebusan ikan tadi yang kita telah rebus. Siapkan dia punya rempah dia ya, iaitu bawang merah, bawang putih, halia sedikit je halia, dan serai bersama dengan lada hitam. Dan kita campur dengan isi ikan yang telah kita buang tulang dia. Kita campurkan dengan kelapa yang telah kita goreng tadi. Kita sangai semula
hingga betul-betul garing. Semasa menggoreng ni lah kita akan pastikan rasa dan perisa ikan telah cukup, secukup rasa, dan kita pastikan dia cukup garing ya. Pastikan ikan, rempah ikan tadi bercampur dengan kelapa goreng sama rata sebelum kita keringkan. Kerana setengah bila kita beli nasi kerabu, kadang-kadang kita jumpa ikan-ikan yang berketul ya kan? Ikan berketul. Lebih baik kita menyediakan sambal kelapa yang sama rata ya, isi ikannya. Jadi kita gaul pakai tangan dulu sebelum kita keringkan di atas dapur. Okey, kita dah ratakan semua isi ikan dengan kelapa. So kita panaskan semula atas dapur. Bunga telang yang telah kita rebus tadi, kita tapis untuk mendapatkan air bunga telang ya. Lebih kurang begini air dia, kita akan dapat warna purple yang sangat gelap ya, air bunga telang. Jadi kita gunakan untuk memasak nasi bunga telang. Kita simpan sebahagian untuk jus. Kita akan menambahkan air bunga telang ke dalam beras yang telah dibasuh bersama dengan serai yang telah kita titik ya. Kalau 6 cawan beras, kita gunakan 3 batang serai yang dititik. Kita gunakan 5 helai daun limau purut. Ramat sikit untuk mendapatkan bau dia. Dan kita tambahkan air untuk dapatkan sukatan nasi yang sesuai dengan cita rasa. Gaulkan rata air. Dan untuk dapatkan nasi yang sedap, tambahkan sedikit serbuk perasa. Ataupun kita kata sekarang secukup rasa. Okey, antara ramuan nasi kerabu yang paling penting adalah tumis. Ataupun kita panggil tumis budu ya. Pencah utama dia adalah santan. 1 kotak santan segera. Okey. Budu ya, dalam kita letak dalam 3 sudu. Okey. Dan kita tambahkan bawang putih, bawang merah dan halia sedikit. Yang ni kita tumis asing ya. Kita tumis asing sebelum kita campurkan dengan budu dan santan tadi. Okay. Untuk 1 kotak santan segera, kita boleh menggunakan 1 sudu makan bawang merah, setengah sudu bawang putih, setengah sudu halia. Kita tumis sampai masak dulu. Pastikan halia, bawang merah dan bawang putih digoreng sehingga kekuningan sebelum kita tambahkan cili. Okay. Cili ni ikut cita rasa ya. Siapa yang suka pedas, kita boleh gunakan jangan lebih daripada 1 sudu lah. Sebab kita akan ada sambal lada nanti. So yang ini hanya untuk dapatkan lemak budu saja. Okay. Kita goreng bawang dan cili hingga betul-betul masak sebelum kita tambahkan ramuan-ramuan yang lain. Setelah cili cukup masak, kita tambahkan 3 batang serai ketuk, daun limau purut dan asam pink ke dalam tumis tadi. Sebab kita akan adakan ke dalam periuk lebih besar ya. Yang ini serai agak panjang. Okay. Dah naik bau, kita masukkan tumisan tadi ke dalam santan ya. So kita akan dapat nampak color tumisan. Kita boleh tambahkan budu ikut cita rasa dan biarkan tumisan tu menggegak tanpa menambah air.
So kita akan dapat tumisan yang betul-betul pekat. Dia ada cukup rasa budu, rasa daun limau purut, serai dan halia. Ada sedikit pedas. Okay. Jangan lupa tambahkan gula. Orang Kelantan sinonim dengan manis. Walaupun masakan ni menggunakan cili ataupun masak makan nasi, gulai dan sebagainya, tambahkan sedikit gula. Okay. Kita biarkan sehingga tumisan kita masak. Dan sebelum dia tutup menggigit, tambahkan sedikit kunyit. Okay. Kita akan dapat color warna orange. Sebenarnya dia dalam nasi kerabu ni kita mementingkan juga elemen warna Kita akan dapat nasi yang berwarna biru dengan tumis yang berwarna orange bersama kerabu nanti. Kita biarkan hingga tumisan kita pekat, kuah ni pekat. Dan kita akan perisakan nanti dengan garam, gula dan serbuk rasa. Proses seterusnya adalah menghiris kerabu. Okey, kerabu yang saya pilih untuk nasi kerabu kali ini adalah daun kesum, bunga kantan, kobis purple, kobis putih dan kacang panjang. Semua ramuan ni kita hiris nipis ataupun hiris halus seperti buat bunga rampai lah. Pastikan daun kesum ni kita hiris rapat-rapat dengan pisau supaya kita dapat hasil irisan yang nipis dan halus. Okay. Untuk bunga kantan, hiriskan dia terlebih dahulu, baru kita hiris pelintang. Jadi kita akan dapat hirisan yang halus. Okey, manakala kobis untuk kobis purple dan kobis putih ni, kita pastikan kita buang urat tengah dia. Sebab urat tengah dia agak tawar dan tidak memberi cita rasa yang sedap untuk kerabu nanti. Pastikan dia telah tidak ada urat keras dia. Kita pilih bahagian yang lembut saja. So kita susun aja kobis dan kira nipis. Warna purple ni juga kita boleh jadikan dia alternatif untuk buat nasi kerabu. Warna kobis purple ni kita boleh rebus sebenarnya dan kita tapis untuk dapatkan color purple pada nasi. Kalau kita dah tak ada sangatlah bunga telang. Kita tak semestinya menggunakan habis bunga kantan sebab kalau terlampau banyak sangat bunga kantan, kita akan dapat rasa yang agak kuat. So, kita agak-agak untuk hidangan 6 cawan beras tadi. Dia juga tidak berair Kalau kacang yang muda, dia tidak berair dan ada rasa lebih manis. Okey. Ini adalah hasil daripada hirisan tadi. So kita dapat color yang sangat cantik, iaitu warna purple, hijau dan putih serta merah bunga kantan. Okey, gaulkan sama rata dan kita akan hidangkan bersama dengan nasi kerabu. Resipi kita seterusnya adalah manisan sira labu lemak manis Okey, kita perlukan 1 biji labu sedang, labu lemak gula. Kita pakai 4 cawan gula 4 cawan gula. Kita guna santan untuk dia punya lemak nanti. Air kapur, cengkeh, bunga cengkeh dan daun pandan. Labu lemak sedang kita belah. Untuk dapat buat sira labu ni, kita tak perlu nak kopek kulit dia terlampau licin.
Memadai kita buang sedikit yang hijau ataupun yang keras dan kita tinggalkan sedikit lapisan antara isi dan kulit ni untuk memastikan labu tidak pecah sewaktu kita kukus dan kita rebus. Dan bahagian dalam labu kita tak perlu nak buang semua fiber di dalamnya. Memadai kita buang biji sahaja. Kita tinggalkan fiber ni begini untuk dia menyerap gula yang kita akan siram di atasnya nanti. Okay. Tetapi sebelum mengukus ada satu tip yang perlu saya kongsi, iaitu rendam labu-labu yang telah dipotong ni. Ini sebahagian yang telah saya potong lebih awal. Okey. Rendam labu ni bersama dengan air kapur. Okay. Untuk satu biji labu sederhana ni kita guna lebih kurang setengah cawan air kapur. Kita rendam, so kita akan dapat menghasilkan labu yang agak kejap isinya ataupun kenyal dan tidak pecah sewaktu kita kukus atau kita rebus. Rendam biar dia tenggelam setengah jam. Dan sementara kita rendam labu ni dengan air kapur, kita boleh mula memanaskan pengukus. Okey. Air pengukus ni saya biasa tambahkan daun pandan ya, supaya kita dapatkan aroma pandan pada labu nanti. Ya. Kita akan kukus, kita susun begini ya, biar sama rata dan cepat masak. Okey. Susun. Kita hidang nanti sama dengan air gula dan santan. Okay. Labu yang telah kita kukus tadi telah masak. Lihat hasil dia cantik dan tidak pecah. Tips dengan kita merendam dengan air kapur ya. Okay. Seterusnya kita buat ingin menyediakan manisan dia. Kita gunakan gula tadi. Untuk satu biji labu sederhana tadi kita guna 4 cawan gula. 4 cawan gula. Ditambah dengan 1 liter air. Daun pandan yang telah kita simpul, 3 helai daun pandan. Kita nak dapatkan bau dan aroma pandan yang kuat. Dalam 10 kuntung bunga cengkeh. Kita masak sehingga pekat. Proses yang seterusnya adalah untuk dapatkan kesan lemak dia ataupun rasa lemak dia, iaitu menggunakan 1 kotak santan segera. 1 kotak santan segera. Okey. Dan kita tambahkan 1 sudu makan tepung jagung ya. Kita bancur dulu supaya jangan berketul. 1 sudu makan. Kita bancur rata. Tepung jagung ni untuk mendapatkan dikat santan ya, supaya dia tidak terlampau cair, dan kita akan dapat kesan lemak yang cantik untuk kita hidang di atas labu manis nanti. Campurkan bersama dengan santan, kita kacau rata. Tambahkan 1 camca teh garam untuk dapatkan lemak. Okey. Dan kita tambahkan sedikit air dalam 500 ml ya. 500 ml. Kita kacau di atas api sederhana sehingga kita dapatkan hasil santan yang pekat. Gula yang kita masak tadi telah pekat dan menghasilkan cairan gula ataupun sirap yang agak pekat dan berkilat ya. Manakala santan yang kita masak tadi, dia inilah hasil dia. Dia pekat dan agak berkrim ya. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan cara menghidang. Kita letakkan seketul labu. Kita siramkan sirap di atas labu. Bagi mereka yang ingin ataupun suka menikmati hidangan labu ni sejuk, kita boleh simpan dalam peti sejuk. Ya, biarkan sejuk dulu, baru kita hidangkan kepada tetamu. Okay. Kita siramkan atau kita sendukkan krim di atasnya. Dia berfungsi untuk menjadikan balance ya, rasa manis dan lemak berkrim. Okay. Dan kita hiaskan dengan hirisan pandan. Okay, inilah dia hasilnya, sira lemak labu manis. Minuman untuk kita lengkapkan hidangan nasi kerabu kita.
iaitu jus bunga telang. Sebahagian daripada air rebusan bunga telang kita gunakan untuk masak nasi dan sebahagiannya saya tinggalkan untuk kita siapkan minuman yang kita akan hidangkan bersama dengan nasi kerabu nanti. Kita dapatkan lebih kurang 1/3 jug air rebusan bunga telang. Kita ketuk 3 tangkai serai. Kita masukkan di dalam jug yang berisi air bunga telang dan kita tambahkan air gula. Air gula ni sebenarnya pilihan. Bagi mereka yang tidak suka manis, memadai dengan serai saja dan kita tambahkan ais. Ya. Tambahkan ais. Okey. So, kita dapat 1 jug air bunga telang yang sangat cantik. Okay. Cara menghidang, okay. Kita boleh tambahkan gula sebab mungkin ada orang yang tak minat gula atau tak nak minum manis. Jadi kita tambahkan gula tadi, air rebusan gula di dalam jug, di dalam gelas masing-masing. Okey, 1 gelas ni kita tambahkan 3 sudu teh. So kita dapat rasa bunga telang yang manis buah kita panggil ya. Manis buah. Okey. Pilihan kepada anak-anak mungkin untuk menarik perhatian mereka minum air yang sihat ni, kita boleh cadangkan buah longan, hirisan nanas dan untuk kita orang dewasa bolehlah guna lemon. Ya. Lemon kita tambahkan. Okay. Lebih baik kita pilih lemon ya berbanding dengan limau nipis because limau nipis dia akan mengeluarkan rasa pahit. Berbanding dengan lemon dia tak keluar pahit tapi dia mengeluarkan aroma yang sedap. Kita tambahkan. Dan bunga telang sebagai hiasan. Okey. Bolehlah sedia untuk dinikmati bersama dengan nasi kerabu bunga telang. Kita telah siap masak resipi kita hari ini. Resipi nasi kerabu, sira labu dan jus bunga telang. Okey. Selamat mencuba dan menjamu selera.